InsyaAllah hari ini kita cuba sharing bagaimana untuk kita capai tahap kejayaan yang sejati sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslimin yang mampu untuk kita didik keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita dalam mencapai kejayaan yang kita mungkin suatu hari dulu ataupun saat ini kita rasa sukar untuk kita capai. Dan tak dapat tidak sebagai seorang hamba Allah, sebagai muslim, kalau kita nak mencapai kejayaan, kalau tuan-tuan nak mencapai kejayaan, kalau warga guru nak mencapai kejayaan, kalau anak-anak kita nak mencapai kejayaan, tak dapat tidak kita kena melihat dalam konteks kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam. Keperluan kita untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita adalah keutamaan dalam setiap saat, detik dan detik kita dalam perjalanan kita meraih kejayaan. Selagi kita tidak mengenal Tuhan kita sekenal-kenalnya, sedekat-dekatnya, kita tidak mampu untuk menghadirkan kejayaan yang kita mimpikan, baik hari ini, esok ataupun untuk generasi yang akan datang. Sebab tuan-puan yang terkasihi, pertama-tama kita kena yakini dan faham dunia yang kita hadir ini adalah milik Allah Ta'ala. Ada pemiliknya, ada Rabbnya, ada Tuhan punyanya. Dan Allah Ta'ala yang mengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, menghadirkan kita di sini dan memberikan kita satu SOP, cara-cara untuk kita melalui kehidupan kat sini supaya kita berjaya, selamat dan mampu untuk meraih rahmatnya sebanyak yang boleh, unlimited rahmat untuk kita individu. Tak kira kita siapa, sama ada kita warga guru, kita polis, kita petani, sebagai bapa kita petani, kita businessman, kita ketua kerajaan, pemimpin kerajaan, kita semua hamba Allah yang wajib mengikut SOP yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Dan kita beruntung lagi kan SOP ini dihadirkan melalui wahyu, dibukukan melalui kitab Al-Quran, mujizat kitab suci Al-Quran, dan telah diteladani oleh Rasul kita, sudah diperform, dilalui segalanya secara sempurna oleh keadaan Rasul SAW. Jadi tidak ada masalah untuk kita melaksanakan sama macam Rasul laksanakan, kerana Rasul SAW juga manusia macam kita, sama macam kita. Cuma derajat Rasul diangkat terlebih dahulu kerana Rasul SAW insan pilihan, insan pilihan yang kerananya Allah Ta'ala menjadikan universe untuk kita hadirnya kita di sini untuk kita diberi rahmat, diberi syurga. Allah Ta'ala menjanjikan kita syurga sebelum kita hadir ke bumi lagi. Jadi syurga semua milik kita. Kita bermula di dunia ini dengan syurga. Ini sesuatu yang luar biasa. Seperti mana kalau pelajar hadir kat sini, guru, barisan guru-guru untuk kepala ibu bapa menjanjikan kepada ibu bapa kejayaan anak-anak kita semua. Ini sesuatu yang luar biasa bila kita hadir bersatu tempat dan komited bagi barisan tenaga pengajar untuk mencorak, mendidik dan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang berbeza dengan kita, yang lebih berjaya dari kita, lebih sopan dari kita, lebih berakhlak dan lebih jati diri pada kita. Cuba rasa bagaimana rasa tuan-tuan di bapa waris pelajar dulu semua. Allah Ta'ala minta pinjam daripada kita, sedangkan kita tahu kita hambanya dan segalanya miliknya, pemberiannya, dan dia minta pinjam dengan cara yang cukup santun, cukup lembut, minta pinjaman yang baik. Hamba-Ku minta pinjaman yang baik untuk aku beri balik apa yang kamu mahu, mengasihi kamu, menyintai kamu, menyayangi kamu, menjamin kamu, menolong kamu, dan mengubah hati kamu menjadi masjid-masjid, taman-taman syurga tempat aku diam.
Itulah rahsia besar Allah yang Allah Ta'ala ucapkan, firmankan berulang kali dalam kitabnya Al-Quran untuk kita, supaya kita cepat-cepat membuka pintu hati kita untuk Allah Ta'ala hadir dan merawat hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang mampu didiami oleh Allah Ta'ala, yang mampu untuk mengawal nafsu kita, manage nafsu kita, hingga lahirlah nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu kamil, nafsu yang dibangga, yang di welcome oleh Tuhan kita, nafsu mutmainnah. Paling tidak nafsu mutmainnah, nafsu yang direda, yang dipanggil untuk kembali kepadanya, yang dipanggil syurga lambai-lambai nafsu ini, yang mahu diucap sejahtera oleh Tuhan. Harganya kita memberi pinjaman yang baik. Hari ini lepas Dr. ucap ni, kita akan lancar tabung ke derma kilat. Kita beri pinjaman yang baik pada sekolah. Kita keluarkan sedikit duit kita untuk kebaikan sekolah. Doktor pun akan keluar juga sedikit lah, tak banyak. Tapi dah kumpulan duit perempuan semua jadi banyak. Sebab kita nak melatih diri kita berada di samping Tuhan kita melalui gerbang sedekah, rahsia sedekah. Sedekah memang sunat, tuan-tuan yang terkasihi, sunat. Tapi tuan-tuan baca Al-Quran dan baca tafsir, faham satu-satunya amalan sunat, amalan sunat yang Allah Ta'ala bagi amaran keras. Sunat, benda sunat Allah Ta'ala bagi amaran keras. Jika kita ya, sila kehadiran Jimso, kita berhenti tanda untuk menghormati. Okay. Sedekah adalah amalan sunat, ya? Amalan sunat. Orang kata sunat, tak buat tak berdosa, buat pun tak ada masalah. Tapi amalan sunat ini Allah Ta'ala beri amaran berulang kali dalam kitabnya, amaran yang cukup keras. Pada surah Muhammad ayat ke-38, daripada ayat ke-36 lagi Allah Ta'ala mencabar umat manusia. Umat manusia, engkau dipilih manusia bersifat kedekut dan bakhil. Jika sedikit aku meminta kepunyaan engkau akan melarikan diri dan memberi rasa kedekut dan penuh hasad dan dengki, dan ini semua menyebabkan engkau marah. Itu Allah Ta'ala bagi sindiran mereka. Allah Ta'ala tahulah perangai kita, dia yang buat kita. Allah Ta'ala cipta kita, dia tahu perangai kita, dia tahu rumah kita, fitrah kita dia tahu, dan dia cabar kita supaya kita mampu untuk mengatasi fitrah kita. Fitrah kita kedekut, fitrah kita sombong, fitrah kita bakhil, fitrah kita dengki, fitrah kita khianat. Ini fitrah manusia. Semua manusia ada. Tapi Allah Ta'ala beri rawatan dia, treatment, medicine dia. Medicine dia sedekah. Allah Ta'ala kata apa? Dia kata apa? Dan jika kamu umat manusia, bila aku meminta pinjaman daripada kamu, minta pinjaman daripada kamu, dan merangkau tidak ingin memberi pinjaman, engkau ingatlah Bikram macam tu firman, engkau ingatlah aku Gani, kaya dan Hamid, terpuji. Aku kaya dan terpuji. Hak minta pinjaman yang baik ni Tuhan yang kaya dan terpuji, dan engkau miskin dan memerlukan aku. Ini kata-kata Tuhan kita. Ini tuan-puan dengar ini. Allah Ta'ala kaya dan terpuji, dan engkau miskin dan memerlukan aku. Dan jika engkau bersikap demikian,
masih lagi sombong dan bakhil, tidak ingin memberi pinjaman yang baik, tunggulah aku akan azabkan kamu dan akan musnahkan kaum kamu, akan matikan kamu, dan aku akan ganti dengan kaum lain yang aku buat yang tak perangai, tak sama lagi macam kamu. Surah Muhammad ayat ke-13. Tuan-puan, cuba, ini salah satu pada pasal sedekah. Bayangkan bagaimana Tuhan yang maha bijaksana, maha adil, perfect, boleh mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dikatakan. Benda sunat, tapi main wani-wani ni apa hal? Wani-wani sampai mahu musnahkan kita, mahu matikan kita, mahu hantar azab malapetaka pada kita pada benda sunat ni. Apa hal? Cuba tanya, logik tak logik? Logik tak logik? Satu benda sunat yang kita ambil ringan, jangan Tuhan kita ambil berat. Benda sunat kita semua ambil ringan, tapi Tuhan kita ambil berat. Bukan saja ambil berat, tapi mengancam kita untuk memusnahkan kita dan mematikan kita, mengazab kita dengan azab yang kerabat di dunia atau akhirat kerana tidak buat benda sunat. Ini tak masuk akal. Kalau kira akal kita, tak masuk akal. Tapi hari ini puan-puan yang terkasih, alhamdulillah, hari ini kita buka rahsia ketuhanan. Ini rahsia ketuhanan. Sedekah adalah rahsia besar ketuhanan kita, ketuhanan Tuhan kita. Jika tuan-tuan ini menjadi hamba yang dikasihi, hamba yang cintai, hamba yang mukarrabin, hamba yang muttaqin, tuan-tuan kena bersedekah setiap hari, bagi pinjaman yang baik dengan ikhlas. Kerana ini rahsia besar Allah Ta'ala untuk terus tuan-tuan berada di sisinya, dikasihinya, dijaganya. Dan Allah Ta'ala sendiri yang akan merawat hati tuan-tuan, membuang semua sifat sombong, takbur, dengki, khianat, dan mengganti balik apa yang tuan-tuan beri tak terhitung hisab, bighair hisab, dan memberi berbagai-bagai kelebihan, mengangkat darjat di surga dan sebagainya yang tidak ternilai. Bercakap pasal sedekah, tuan-puan, kita banyak dengar dalam cerita-cerita lama bagaimana sedekah nilainya syurga. Satu cerita lama tuan-puan pun sudah dengar, kita nak ulang balik. Seorang perempuan yang bersikap tidak baik berjumpa dengan seorang alim yang baik, 1000 tahun punya beribadat, dan meminta supaya si alim ini mendoakan dia kerana dia nak bertaubat dan sebagainya. Tapi orang yang agamanya yang melihat si perempuan ni tak bagus dan merasa jijik dan tidak ingin memberi apa-apa kebaikan, mendoakan. Perempuan ni pun sedih. Dalam perjalanan balik di padang pasir, dia berjumpa dengan seekor anjing yang kelaparan. Dan dia jumpa dan dia tengok ada daga kat situ. Apa yang dia buat? Dia hanya membuka kasutnya dan memberi anjing ini minum. Very simple, perbuatan amal yang cukup simple, yang tiada nilai sangat pada kita. Bagi anjing ini tak ada nilai. Tapi apa senario dia berlaku? Diceritakan kedua-duanya meninggal dunia. Jadi malaikat nak bawa si alim ni ke syurga, tapi ditahan di sana, kata si alim ni ahli neraka. Dan malaikat nak bawa si perempuan ni ke neraka, tapi ditahan dia langit sana, dikatakan si perempuan ni ahli syurga. Kerana perempuan ni bersedekah dengan ikhlas, menolong, beri minum seekor anjing yang kehausan. Jangan underestimated sedekah anda. Luar biasa. Itulah rahsia. Dalam banyak-banyak rahsia kebolehan Allah Ta'ala untuk memberi kita nikmat masuk ke surga, semuanya bercerita bab sedekah. Ada lagi contoh, Imam Syafi'i, bila dia meninggal, anak buah dia bermimpi dan bertanya Imam, buku apa yang amalan kau yang kau buat yang menyebabkan Allah Ta'ala mengizinkan kau masuk syurga?
Dan imam menjawab, tak ada satu pun ilmu amalan perbuatan aku yang bagus yang membolehkan aku masuk syurga. Kecuali satu ketika aku sedang menulis dan seekor lalat hinggap di pena aku menghisap dawat, dan aku biarkan dia hisap dawat itu, minum dawat itu sepuas-puasnya, dan dia terbang bila dia puas. Dan itu saja amalan yang Allah Ta'ala kira amalan yang begitu ikhlas yang membolehkan aku, iaitu amalan sedekah kepada seekor lalat yang membolehkan aku masuk surga. Itu nak cerita hebatnya cerita sedekah. Ada lagi berlaku bukan baru ni, berlaku pada adik angkat doktor Ustaz Muzammil di Indonesia. Satu orang dia cukup, dia ada tak bagus agama sikit, dia tak suka agama. Jadi adik angkat kata buat dakwah dalam kubur. Dia masuk di dalam kubur 2 jam, dia bercakap dalam kubur, berceramah. Jadi orang ni mau melihat sendiri perbuatannya. Masa kubur digali, dia nak pergi tengok. Dan sebelum tu dia sedang makan tebu. Di bersih tebu tu, di kulit tu dibuang, dan ada seorang anak-anak yang kanak-kanak yang minta tebu ni. Dia bagi 3 kerat tebu dan dia dah bersihkan. Kemudian dia pergi tengok, dia pergi kubur ni, ke tempat majlis ni. Dia cakap pada adik kata dia nak masuk dalam kubur tu, nak rasa sendiri bagaimana keadaan dia lahat. Dia sombong, dia tak percaya pada agama. Dia masuk, dia tidur saja, dia pengsan. Dan orang berebut-rebut buat keluar dia, dan dia ceritakan apa yang berlaku padanya. Pertama, lepas dia pengsan, dia lihat ada api yang besar menyambar. Dan apa yang berlaku? Batang tebu yang pertama yang dia sedekah tu memandangkan api. Kemudian datang lagi api yang kedua yang boleh menyebabkan dia maut. Datang lagi batang tebu yang kedua, keratan tebu tu padamkan api itu. Sehingga yang ketiga, dan dia dibawa keluar, dia tersedar dibawa keluar. Apa yang dia nak kongsi? Tadi kita kongsi cerita zaman-zaman tabi'in. Sekarang ni kita kongsi zaman sekarang, baru berlaku 2 bulan lepas. Hanya sedekah satu tebu pada kanak-kanak yang nonsen, tak ada nilai, tapi telah menyelamatkan dia daripada neraka dan menyebabkan dia mendapat hidayah Allah. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak kaya, nak jadi macam doktor atau nak jadi lebih pada doktor, hari ini jadikan sedekah kecintaan tuan-puan. Sedekahkan kemampuan tuan-puan. Sedekah wang ringgit, sedekah senyum, alhamdulillah, tapi tidak banyak mengubah setempat. Sedekah wang ringgit ikhlas untuk agama Allah. Yang lebih dahsyat, sedekah ini merawat tuan-puan, bukan sombong, riak, takbur, dengki. Tuan-puan berserah diri bulat kepada Allah Ta'ala. Inilah rahsia tuan-tuan boleh dapat khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ini satu gift anugerah Allah Ta'ala, dan pintunya pintu sedekah. Kalau tuan tak pernah sedekah, tuan sedekah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri momen khusyuk dalam solat tu relate dengan sedekah tuan-puan. Doktor diberi keizinan Allah Ta'ala untuk bersama dengan satu ustaz, dan kita telah berjaya mengislamkan 427 orang Islam, orang bukan Islam. Doktor menyumbang dana pada ustaz. Puan-puan bayangkan macam mana perasaan doktor di setiap kali saat ataupun di luar solat ataupun dalam solat, merasai betapa kerdil dan kecilnya doktor. Tapi Allah Ta'ala memilih doktor, memilih ruang doktor untuk asbab dia memberi hidayah pada hamba yang lain. Bagaimana? Doktor nak suruh tuan feel macam mana bila Allah Ta'ala beri feel tu, khusyuk. Khusyuk tidak datang dengan cara kita mendengar ceramah. Khusyuk tidak datang hanya dengan kita membaca buku. Khusyuk akan datang bila kita mengikut SOP yang Allah Ta'ala gariskan. Mulakan dengan sedekah kalau tuan nak merasa khusyuk. Bukan kita nak tunjuk kita hebat, kita nak tunjuk Allah Ta'ala Maha perkasa, Maha kaya, Maha hebat, Maha penyayang dan segalanya. Dia setia untuk kita. Kenapa kita susah-susah sangat ni? Apa problem kita semua? Susah sangat. Apa problem kita? Mari kita lakukan cara teknik Allah.
teknik Rasul, SOP Allah, SOP Rasul mesti berubah. Pasti berubah. Mulakan dengan sedekah. Yang paling susah sekali. Sedekah mudah tak puan-puan? Kita tengok lepas ni mudah tak mudah. Berapa banyak tangan yang seluk dan dia pilih. Dia pilih dalam beg biru, hijau, merah, kelabu, purple. Purple kalau ambil dulu pun dia taruh balik 100 purple, takkan nak bagi 100 hari ni. Hari ni tuan-puan lepaskan bakil tuan-puan, kedekut tuan-puan. Tuan-puan ambil, pilih Allah Ta'ala, beri pinjaman yang baik, rasai nikmat, beri terbaik pada apa yang kita rasa nikmat sendiri. Lain, tuan-puan ada hari ni RM100, akan ada RM100, bagi semua RM100. Rasa macam mana hilang RM100? Rasa macam mana hilang RM100? Itu yang doktor buat. Doktor dalam kerugian, tapi doktor sedekah cash setiap bulan tak kurang pada RM60,000 sebulan. Sekarang ni apa juga doktor buat untuk hadirkan rahmat Allah Ta'ala? Doktor bukan berniaga dengan manusia lagi, doktor sudah berniaga dengan Allah. Tuan-puan baca surah As-Saf, ayat ke-10 hingga ayat ke-13. Allah Ta'ala memberi ajakan pada kita, wahai hamba-hambaku yang beriman, maukah engkau satu perniagaan? Doktor kod hari ini perniagaan. Kenapa? Perniagaan satu bidang kerja yang termulia selain pada dakwah. Lepas dakwah, berniaga. Sehingga Sayyidina Umar kod, ketika aku tidak mati dalam jihad, aku ingin mati dalam perniagaan. Dan Allah Ta'ala sendiri tidak malu-malu untuk mengucap perkataan untuk mengajak kita. Wahai hamba-hambaku yang beriman, tidak ingkar engkau satu perniagaan. Nak tak berniaga? Nak berniaga? Tuan-tuan nak berniaga? Kakak-kakak nak berniaga? Abang-abang nak berniaga? Nak berniaga? Kita mulakan hari ini berniaga. Kita berniaga dengan Tuhan kita. That's the best business. The best business. Maukah engkau satu perniagaan yang dengannya Allah Ta'ala jamin, aku akan selamatkan engkau daripada azab yang tidak terperi pedihnya. Itu ajakan Allah Ta'ala. Berniaga dengannya, dan Allah Ta'ala akan memberi kita pertolongan dan menghindari kita daripada azab yang tidak terperi, pedih dan sakit. Dan apa itu perniagaan? Mudah je perniagaan Allah Ta'ala ni. Very simple. Perniagaan tu, engkau taati aku. Allah Ta'ala kata taati aku sepenuhnya. Taati aku, pakai SOP aku. Taati Rasul. Dan engkau berjuang menegakkan agamaku dengan memberi pinjaman yang baik, pinjaman harta dan jiwa engkau jika perlu. Itu perniagaan. Ini perniagaan yang tersedia untuk each everyone daripada kita. Sejak kita mampu berniaga dengan Tuhan kita dan dapat balik kejayaan benda-benda yang kita nak di luar pada apa yang kita mampu fikir, dan itulah syurga. Itulah syurga yang telah hadirkan di dunia dan bakal kita warisi di syurga esok, di akhirat esok. Kalau kita warisi neraka di dunia, di akhirat esok kita dapat neraka lah. Pastikan tuan-tuan dapat syurga di dunia dengan cara SOP Allah Ta'ala. Dan apa Allah Ta'ala janjikan? Allah Ta'ala akan beri syurga immediate. Lepas offer ni, dia bagi syurga. Baca surah As-Saf ayat 10 hingga 13. Kemudian Allah Ta'ala seolah-olahnya takut kita lupa, takut kita rasa tak best, dapat syurga tak best. Sebab syurga akhirat, kat dunia ni tak ada apa, tak nak, tak syok. Saya tak nak macam ni. Azab pedih tu di akhirat. Di sini saya okey. Tapi Allah Ta'ala bagi lagi. Ada lagi. Engkau akan beri hindar pada azab neraka, azab seksa, beri syurga, dan ada lagi. Itu berdiri, ada lagi. Nak tak? Ada lagi. Satu pemberianku yang cepat. Buat dia cepat. Ada lagi cepat. Apa tu? Aku akan beri benda-benda yang kamu suka, kamu hajati, dengan cepat. Itulah cara Allah Ta'ala. Ini cara kita kena faham untuk kita berubah. Kita nak cari, dia kata saya miskin,
Semua orang miskin. Mana ada hamba yang kaya? Ada hamba kaya. Kalau kaya kita tak perlukan Tuhan. Kita semua miskin. Doktor miskin. Kalau doktor dapat 3 bilion, doktor nak 10 bilion, miskin lagi. Nah, miskin. Kalau doktor dah kaya, kalau semua yang dah kaya, ada 30 bilion, tu dah berhenti berniaga, dia rest. Berapa nak berniaga dah 30 bilion USD. Tapi dia rasa dia miskin. Dia tak boleh beli bulan dan bintang. Itulah kita. Tapi bila kita berniaga dengan Ta'ala, kita rasa kecukupan, ketenteraman kita, dan kita dapat syurga yang kita nak. Yang paling penting, kita kenal diri kita, dan kita mampu mendidik generasi kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita dengan cara yang betul, dan kita akan diberi rahmat. Satu lagi yang penting tuan-tuan faham, isu dia isu rahmat. Isu rahmat. Kita berada di dunia ni dan kita berada di akhirat, kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Isunya isu rahmat Allah, bukan isu kita, bukan isu apa yang kita usahakan, bukan isu apa kepandaian kita, kekuatan kita, kuasa kita, harta kita. Isunya rahmat. Bila Allah Ta'ala tarik rahmat, sekelip mata tuan-tuan mungkin dicabut nyawanya, sekelip mata tuan-puan akan kehilangan kesihatan, sekelip mata tuan-puan akan kehilangan harta yang tuan miliki. Very simple. Tuan-puan dilanda banjir, habis rumah, cabut. Tuan-tuan kumpul rumah, segala harta, dokumen semua, 50 tahun. Orang Ta'ala bagi banjir sat perang, habis semua. Sekelip mata. Bila rahmat Allah Ta'ala tidak ada, Allah Ta'ala menguji sekelip mata. So kita kena faham isu kita, isu rahmat Allah. Marilah kita sama-sama menjemput rahmat Allah dengan teknik sunnah Rasul SAW, Quran dan hadis. Kalau ini amalan kita, memang kita boleh berjaya. Sedekah, tuan-tuan pertama. Mulakan hari ini dengan sedekah. Kita akan buat sedekah lepas ni. Kemudian tuan-tuan jangan lupa, bila doktor diuji tahun 2004, perniagaan hospital maternity center doktor jatuh, doktor memilih untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, mencari Tuhan doktor yang hilang daripada pandangan mata dan hati doktor. Doktor merangkak-rangkak memahami agama yang doktor anti, yang doktor warisi. Kita beruntung agama ni kita warisi, tuan-tuan. Apa perasaan tuan-tuan mewarisi agama Islam? Apa perasaan anak-anak kita mewarisi agama ini melalui kita? Tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa hebat agama ini, tidak ada rasa ingin mendokong menjaga agama ini. Tapi tuan-tuan, hari ini doktor nak buka cerita sikit. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Doktor nak buka cerita sikit bersama tuan-tuan hari ini. Adik doktor Kapten Adam dulunya bukan Islam. Kapten Adam memeluk Islam 20 tahun lepas, mendapat hidayah. Tanya dia bagaimana Islam dalam pandangannya. Apa nikmat Islam padanya? Kita Islam tidak ada makna kerana kita seolah-olah diberi gift. Tiadalah yang paling bernilai dalam kehidupan seorang insan pada manusia selain pada Islam itu sendiri. Dan diberi orang Ta'ala tawaduk, berserah kepadanya, dan dapat mampu untuk taat dan iman kepadanya, dan berada dalam Islam, menjadi pengamal Islam yang fundamental mengikut sunnah Rasul SAW dan Al-Quran dan sunnah, sehingga dibawa bertemunya. Tapi kita tak merasainya kerana kita dilahirkan Islam. Adik angkat kata dulunya bukan Islam, kemudian dapat hidayah Islam, dan dia boleh beritahu, boleh share bagaimana feel nikmat besar, paling besar ini bila beragama Islam, dan bagaimana sedih, sayu hati, hibanya bila ibu masih lagi tidak mendapat hidayah. Tuan-tuan, anytime kalau ibu adik doktor meninggal bukan dalam Islam, adik doktor tak boleh tolong ibunya masuk syurga. Anytime. Apa lagi seorang anak nak bagi pada ibu selain pada syurga? Bayangkan, I just want to give you a moment to feel
to feel apa yang Allah dah beri, nikmat yang terbesar pada kita, Islam. Dan Islam ni sekarang ni kita tak jaga, kita tidak mengamal SOP yang Allah nak, dan kita main-main dengan Tuhan kita, seolah-olah Tuhan kita itu hamba pada kita. Tuhan bukan hamba kita, dia Rab, Tuhan kita. Dia tidak ditanya, kita ditanya. Dia tidak ditanya, kita ditanya. Apa yang kita buat? Hati-hati tuan-puan. This the only time you can change yourself, ubah dan selamatkan diri, keluarga, masyarakat sebelum final judgment. Betul nak bersama Rasul, betul nak bersama para sahabat, betul cemburu kalau betul berada di syurga, tapi berada di syurga paling bawah sekali. So I do the best. This is the time. This is your time. My time, your time. Kalau you tak buat masa ni, you have no chance. Tahajud, please. Diberikan kekasih Allah. Mereka yang bertahajud, kekasih Allah. Mereka yang bertahajud diangkat ke mahkamah muda. Mereka yang bertahajud antara 7 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka yang bertahajud akan berterbangan di surga. Mereka bertahajud akan dapat kamar yang see-through, yang orang dengki. Dia tengok betul kat dalam, dia tengok puan kat dalam. Apa amalannya? Tahajud. Mereka yang bertahajud janji pertolongan. Mereka yang bertahajud diberi kesihatan tubuh badan. So a lot of thing dengan tahajud. Ini cara kita nak hidup di dunia milik Allah Ta'ala. Berani cabar diri. Hari ini 2 benda kita nak bersama. Please, do sedekah, do tahajud. Jangan tinggal, setiap hari, setiap malam. Kemudian baca Quran. Ikut betul-betul cara Nabi. Sebab kita nak sayang Nabi, kita nak selamat, dan kita nak be with him. Baca Quran setiap malam. Baca Yasin setiap hari Jumaat, alhamdulillah, bagus. Tapi baca setiap hari Yasin. Doktor baca 15 surah satu hari. Balik pada solat maghrib, doktor akan berkas ke rumah, doktor akan baca surah Yasin, baca surah Kahfi, baca surah Sajadah, baca surah Fat, baca surah Rahman, baca surah Waqiah, baca surah Nuh, baca surah Muh, baca surah Muzammil, baca surah Naba, baca surah Dukhan, baca surah Rum, baca surah Hadid, baca surah Hasad, dan baca ayat 5, 7, 15, Haikal 7 dan Ratib Hadam. Ini amalan doktor. Kerana doktor tak ada tempat dah nak mengadu selain pada Allah Ta'ala. Masalah doktor besar, kerugian jutaan ringgit sebulan. Tak ada siapa mampu mengangkat doktor balik, mencapaikan realisasi doktor di dunia ini selain pada Tuhan yang doktor yakini. Kita sanggup. For him, I dare to do everything. For him. Tapi bukan untuk Allah. I say to myself, if I cry for Argentina. Jika doktor menangis, doktor hanya akan menangis untuk Allah. Tidak ada lagi air mata untuk manusia. I train myself. Be there to be different. Itu cara kita. Doktor cakap ke gitu, doktor tak akan menangis lagi untuk manusia. Doktor akan menangis untuk Allah, dan untuk Rasul, dan untuk agama. Untuk manusia, air mata terlalu mahal untuk menangis untuk manusia. Kenapa doktor amal surah Yasin? Allah Ta'ala kata dengan surah Yasin, hati Al-Quran. Nak lembut hati kita dengan surah Yasin. Allah Ta'ala beri berbagai-bagai kebaikan dengan surah Yasin. Kenapa kita amal surah Kahfi? Doktor orang penjaga, Allah Ta'ala kata kalau surah Kahfi baca hari Jumaat atau hari apa-apa, Allah Ta'ala akan beri cahaya daripada tapak kaki hingga ke langit. Doktor nak orang tengok doktor, doktor perlukan cahaya. Surah Kahfi yang banyak. Dan Allah Ta'ala akan beri kemajuan meningkat doktor dengan surah Kahfi, dengan menyelamatkan doktor daripada fitnah. Doktor baru saja kena fitnah. Surah Kahfi yang banyak. Surah Sajadah, doktor baca setiap malam, kerana doktor menukar setiap malam doktor malam Lailatul Qadar. Siapa yang mengamal surah Sajadah setiap malam, amalannya sama dengan malam Lailatul Qadar. Baca balik, tengok. Dan Nabi SAW tak pernah tidur sebelum baca surah Sajadah dan surah Nuh. Tak pernah tidur. Itu cara kita.
Nanti kita lancar. Nanti kita lancar. Surah sejarah, surah Fat. Kita nak kemenangan. Allah Ta'ala beri kemenangan yang luar biasa pada mereka yang mengamal surah Fat dan bekerja sebagai mana yang garis dalam surah Fat. Apa tu surah Fat? Inna fatahna fatan mubina. Sudah jelas kemenangan padamu wahai Muhammad. Ini tuju pada Nabi kita, tuju pada kita. Kemenangan yang macam mana? Kemenangan yang dengannya kami memberi kamu kesempurnaan dalam kejayaan kamu. Kami menghantar kamu tentera langit dan tentera bumi. Kami sempurnakan nikmat kamu. Kamu boleh menegak dan menyempurnakan hukum agama Allah. Kami mengampun dosa kamu yang dahulu dan akan datang. Dan kami memberi keyakinan kepada kamu, keimanan kepada kamu, dan kami memberi ketenteraman kepada kamu daripada ketenteraman dan keyakinan yang sedia ada. Masya Allah. Itu cara kita. Itu cara kita. Kalau tuan-puan nak yakinlah pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal hal lain tak apa. Tinggallah cara siapa? Robert Kiyosaki ke, Donald Trump ke? Nothing. They are nothing compared to Al-Quran dan Sunnah. Pilih cara Allah. Quote kata-kata Allah. If you want to quote kata Allah. It never be wrong. Betul quote kata-kata Allah. Itu surah Fat. Memberi kejayaan yang luar biasa. Surah Rahman. Surah Rahman, surah yang menyebabkan Allah Ta'ala dan makhluk sayang pada kita yang tak boleh digambarkan. Itu gift Allah Ta'ala pada kita, surah Rahman. Allah Ta'ala tanya dalam surah Rahman 31 kali, "Dimak aku yang manakah yang engkau dustakan Allah?" Macam tu sekali Allah Ta'ala punya kasih pada kita supaya kita sedar sayang kepada kita. Habi ayat Rabbi Tuhan Tukaziban, "Dimak manakah yang engkau dustakan?" 31 kali. Surah Waqiah, semua orang tahu, surah rezeki. Surah Mulk, surah keselamatan di alam barzakh dan di alam akhirat. Surah Dukhan, Allah Ta'ala beri 70,000 malaikat memohon ampun pada kita hingga fajar. Dan permintaan malaikat tak pernah Allah Ta'ala tolak. 70,000 tuan-tuan. Dan tentu tak nak miss tiap malam dipohon ampun oleh malaikat. Sebab esok baru pagi dia buat dosa lagi. Dosa lagi. Kita bukan maksud, kita akan buat dosa. So malam-malam kita suruh malaikat pohon ampun kat kita. 70,000 malaikat pohon ampun pada doktor setiap malam. Surah Hadid, surah Hasar, Allah Ta'ala bagi 70,000 malaikat untuk menolong kerja kita. Surah Nuh untuk kejayaan juga. Surah Muzammil, Allah Ta'ala ajar kita bagaimana SOP untuk berjaya. Surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil, Allah Ta'ala ajak wahai Nabi yang dikasih, yang berselimut, bangun solat, please, bangun solat. Allah Ta'ala ajak Nabi, bangun solat sepanjang malam, please. Macam itu Allah Ta'ala punya kecintaan, rindu pada kita, bangun solat sepanjang malam. Kemudian Allah Ta'ala tahu kita sebagai manusia biasa penat, solat sikit minimum. Macam tu Allah Ta'ala agak macam keliru. Solat banyak kali puas hati, dia mahu sepanjang malam, tapi kesiakan kita sikit. Kemudian dia tidak puas hati, banyak sikit 2/3, banyak sikit. Atau apa-apa yang kamu suka, aku lebih tahu. Itu cara Allah Ta'ala kasih kat kita, nak berjumpa kita setiap malam di rumah kita, bangun tahajud. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Kenapa penting tahajud? Kerana aku tahu di siang hari kamu ada banyak kerja. Siang hari have a lot of things to do. Banyak masalah siang hari. Malam mari mengadu kat aku. Mengadu kat aku, Tuhanmu, aku Tuhan Rab Maghrib dan Masrik, Tuhan Timur dan Barat, dan biwakil tempat yang kau menyandarkan segala permasalahan. Aku akan urus, settle. I will settle for you. Allah Ta'ala jamin aku akan settle padamu. Malam bangun mengadap kat dia, merayu kat dia, mohon ampun segala mahu, apa juga nak mahu minta kat dia, dia akan settle. Siang hari kau ada kerja berat, aku settle untuk kamu. Dan ada orang tak suka pada kamu, pasti ada orang tak suka. Ada musuh ya, ada musuh. Okey, tak apa, don't worry. Elak musuh dengan cara yang hikmah, cara yang baik, cara yang santun, jangan bagi dia sakit hati. And then aku will take care him. Aku take care you punya enemy, don't worry. Ini SOP kita. Kita belajar kerja daripada surah Muzammil.
Lepas nak apa lagi? Dah suruh tu cakap sangat. Nak apa lagi? Ha? Tahajud please lah. Baca Quran. Doktor tak pandai Quran, doktor mengakak-akak. Tapi doktor sanggup baca 2 jam satu malam, mata-mata untuk mendapat fadilat Al-Quran sendiri. Yakin. Kau tak yakin untuk tak baca? Bukan baca hari ni esok dapat. Tak ada. Baca hari ni tak dapat lagi. 3 tahun tak dapat lagi. 3 tahun tak dapat lagi. Tapi akan dapat. Itu cara tak yakin. Ha? Memang dapat pun, tapi dalam proses lah. Benda nak jadi billionaire, betul minta kat Tuhan, ya Allah Tuhanku, jadilah aku billionaire yang terkaya di dunia. Itu permintaan betul. Untuk bilion muslim terkaya di dunia, untuk aku berkhidmat pada agama ini. Ada amal soleh yang aku suka di masa lepas, Sultan Salahuddin Ayyubi, Sultan Mak Fatih, para sahabat, Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Osman. Ini ikon-ikon yang aku minati. Aku nak jadi lebih pada mereka. Memang tak boleh lebih pada mereka, tapi cakap pi lah. Cakap pi lah, bukan dia nak marah. Mungkin dia gelak kat atas sana. Mungkin macam tu. Ni dolak sangat. Biar pi lah. Asal dia beri. Mungkin tak nak dibaca mereka, mungkin bawah sikit. Tapi kita ada kebolehan untuk suarakan apa kita nak Tuhan kita. Tak ada saat dia tak akan marah kat kita. Tapi kalau tuan-tuan suara kat kita, mari jumpa kita. Betul, lepas ni saya nak minta duit untuk 1,000. Hei, apa hal ni? Macam tu doktor akan bertindak. Sebab tak logik. Tapi orang tak ada, dia tak akan marah. Dia kata nak duit 1,000. Okey, buatlah cara-cara prosedur dia, teruskan apa sebab aku akan beri. Confirm aku beri, tapi ada cara aku. Itu cara Tuhan kita. Kemudian kita bersolat duha. Duha ni daripada 2 rakaat hingga 12 rakaat. Doktor pilih bersolat duha 12 rakaat. Hari ini doktor tak sempat, doktor buat 4 rakaat duha, 2 rakaat isyraq. Kenapa 12 rakaat? Fadilatnya, orang tak ada hadis Nabi kata, kalau solat duha 12 rakaat, dia akan dirikan mahligai di syurga. Itu je. Mahligai, tak nak mahligai. Nak di syurga, dalam syurga ada mahligai. Itu hak doktor ada. Doktor dah bersolat duha 12 rakaat setiap hari. In case lah, katalah doktor tak masuk surga lah, in case lah. In case. Takkan doktor tak boleh cakap kat Tuhan, kata nak tengok sat mahligai doktor. Logik tak? Nak tengok mahligai kita, ada banyak sangat kita hari duha. Setahun 360 mahligai. Kalau 10 tahun lagi hidup 3,600 mahligai, takkan tak boleh tengok. Tak boleh masuk. Kalau dia bagi kata boleh masuk sat, masuklah. And then kalau dia bagi surga, minta lah, kita nak keluar lah. Dah masuk dah, takkan rak tak sayang kita. Dah masuk nak bagi keluar pula. Itu benda-benda yang kita simply take it. Just take it. Apa-apa yang datang daripada Allah dan Rasul, just take it. No question. Sebab ini bukan benda yang akal boleh fikir. Okay? Itu cara kita terima agama kita, amal agama kita untuk berjaya. Kemudian kita beristighfar. The best time untuk istighfar waktu sahur. Dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala ucap, mereka yang hamba Ar-Rahman itu mereka yang sujud dan rukuk, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kualitas beristighfar di waktu sahur cukup luar biasa. Ada tasbih, zikir di malam hari yang cukup luar biasa untuk kita amalkan untuk menarik magnet rezeki. Tuan-tuan ucaplah 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Ini zikir doktor daripada 24 lagi. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. 100 kali. Zikir lagi la ilaha illallah qul haqqul mubin 100 kali. Ini zikir untuk kita yakin pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri rezeki kat kita, insya-Allah. Siapa tak nak rezeki? Kita nak rezeki kaya, rezeki sihat, rezeki hidayah sebagainya. Rezeki dipilih untuk mengislamkan orang lain. Ini yang kita nak. Sampai tahap itu tak ada rezeki. Perempuan pernah terfikir tak nak dakwah Islam ke orang lain? Ada tak? Pernah terfikir? Ada tak terdetik hari ini nak pergi dakwah orang lain masuk Islam? It is a gift from Allah. Bukan boleh fikir. Tapi doktor sudah diberi izin Allah Ta'ala mengislamkan 427 orang. Melalui sedikit wang yang doktor ada, doktor bekerjasama dengan ustaz yang melalui melakukan dakwah. Ini gift.
Siapa nak bagi duit? Ustaz sedaplah dia pergi, dia bawa body dia saja. Doktor every month beri duit tak kurang daripada 15,000 sebulan every month untuk pergerakan dia. Berani? Berani. Allah Ta'ala ada indikator parameter dia untuk menilai sejauh mana tauhid kita selepas kita solat, lepas kita zakat, lepas kita puasa. Dia ada parameter dia. Percayalah tuan-tuan, parameter tauhid kita Allah Ta'ala minta pinjaman yang baik harta. Itu nilai tauhid kita. Kata kita beriman, beriman dengan mana minta harta sikit untuk agama, boleh bagi? Tak boleh bagi. Problem, confused. Kena boleh bagi. Itu cara dia. Dan bila kita boleh bagi semua macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar perfect iman kita. Hingga dapat gelaran As-Siddiq. Kerana perfect. Bila ditanya Rasul, apa yang ada pada kau ya Abu Bakar? Abu Bakar diam. 3 kali Nabi SAW tanya, Abu Bakar diam. Kemudian Nabi agak lain macam sikit, baru Sayyidina Abu Bakar jawab, Allah dan Rasul yang diam. Itulah tahap keimanan Abu Bakar. Dan kita boleh repeat balik momen tu sekarang ni. Kalau tanya kita apa yang ada Rozmi, Allah dan Rasul yang ada. Itu cara kita. Itulah pentingnya sejarah. Untuk kita melalui momen-momen kejayaan. Tak susah, just follow orang soleh yang telah diiktiraf. Nabi kita sendiri, para sahabat, mereka itu semua dah well done. Just follow him. Dan kita pastinya akan berjaya. Pokoknya ada. Dan inilah cita-cita yang kita nak sampaikan pada anak kita. Kita nak berada dalam rahmat Allah. Kita nak jemput rahmat Allah. Kita tidak nak bergaduh sesama kita. Walaupun kita berlainan pendapat, berlainan parti, betul tak ada parti. Berlainan kaum, berlainan agama, tapi kita tidak akan bergaduh sama kita setelah kita mengamal SOP Allah Ta'ala sendiri, Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul SAW. Inilah terdetik dalam surah Al-Fat ayat ke-29. Ayat ke-29 Allah Ta'ala kata, mereka-mereka yang bersama dengan Muhammad itu, mereka-mereka yang amat belas kasihan kepada sesama mereka. Kita-kita ni, umat Muhammad ni, amat belas kasihan sama kita. Mungkin Dr. Parti PKR, Ustaz Jurusan Parti UMNO, Parti PAS, tapi kita Islam, kita buang parti, kita ambil Allah dan kita saling menyayangi sesama. Sebab parti tidak ditanya esok. Ditanya esok agama aku. Agama dia lah, cara dia. Itu cara kita kena faham balik. Dan mereka itu yang berkualitas macam itu, mereka yang saling menyayangi antara mereka, saling belas kasihan, ingin sangat tambah nilai kebaikan, kebajikan kepada sesama saudara itu. Kualitasnya pertama, ada tanda bekas-bekas sujud di dahi mereka. Jelas sekali. Ini kualitas mereka. Maksudnya mereka yang banyak sujud, banyak bertahajud. Itu kualitas. Mereka yang tak bertahajud dan tidak bersedekah, tidak mampu menyayangi saudaranya. Sehingga Allah cabar dalam Al-Quran, tidak dikatakan kebaktian selagi kamu tidak berani membuat kebajikan, tidak berani tolong-menolong sama kamu. Jangan cakap pasal kebaktian, cakap pasal iman, cakap pasal amal baik, cakap pasal sempurna amalan kamu selagi kamu tidak sanggup menolong, memberi kebajikan dengan harta dan jiwa kamu. Ini cabaran Allah Ta'ala. Jadi yang kita nak ubah pada sekarang, sebab kita nak berjaya. Sebab apa yang kita beri pada Tuhan kita, you get back. Itu lebihnya dengan Tuhan kita. Bihuairi hisab, tak terhitung hisab, dalam bentuk material, duit, dan banyak lagi bentuk lain yang kita nak sangat. Please, so hari kita tukar modus operandi kita, SOP kita untuk berjaya. Dan mereka ini amat tegas dengan musuh Allah. Tegas. Kita tak main-main dengan orang yang main-main dengan Tuhan kita, mengejek Tuhan kita, mengejek agama kita. Kita tak main-main. Kita tak kompromi.
Kita tak tukar hukum dan sebagainya untuk mereka suka, tapi Tuhan kita menangis di RC sana. Kita tak main-main. Ini kualitas kita. Boleh tuan-puan? Boleh. Ini kualitas kita. Dan kita capai kepahaman ini bila kita bersedekah dan bertahajud. Bila sedekah dan tahajud, tuan-puan tidak mampu untuk capai kepahaman. Itu penting sangat hari kita share kenapa perlu bersedekah dan bertahajud. Betul nak sangat buat. Betul dah buat dan betul minta betul beristiqamah. Tuan-puan yang tak buat lagi, lakukan ia walaupun secara terpaksa. Kerana sekali lagi orang telah minta, di saat kamu akan habis umur dah nak habis, umur dah nak habis, apa amalan yang Allah Ta'ala cabar kita kalau kita sempat buat? Bukan solat, bukan puasa, still lagi sedekah. Balik kalau tu bohong. Tapi saat tu orang tak terima nak sedekah. Nak tunjuk dahsyatnya Allah Ta'ala refer keimanan kita pada benda kita sayang. Dia nak buang mesti ada cara dia. Cara SOP Allah Ta'ala beri pinjaman yang baik pada Allah. Dan Allah Ta'ala hantar berbagai-bagai. Dia hantar macam-macam benda yang tak pernah terlintas kat kita. Kalau suami banyak sedekah, isteri beri kahwin dua. Tiba-tiba isteri beri kahwin dua. Ya Allah, tak minta ni mami, tak apa, mami nak payung emas. Semua mami lain semua ada dah, anak dah ada 7 bang, kereta ada, rumah abang dah bagi satu ya adik ni mami tak ada payung emas. Tolonglah abang kahwin semua lagi. Boleh berlaku macam tu. Miracle. Isteri boleh faham, suami boleh dapat benda dia pun tak nak fikir dulu. Itu kalau isteri bagilah, kalau tak bagi tak dapat tak. Anak-anak jadi elok, luar biasa perempuan. Ini cara kita bagi tahu anak kita, ajar anak kita. Jangan takut untuk tegas dengan anak-anak. Anak-anak tak solat, kita tegas. Kalau perlu rotan, kita rotan. Kalau perlu kita punish, kita punish. Kerana kita sayang pada dia, kita nak baiki akhlak dia. Kerana tidak akan lembut hati kita selagi kita tak kenal Tuhan kita. Hati anak-anak kita tidak akan lembut selagi mereka tidak kenal Tuhan mereka. Dan kalau kita nak suruh mereka buat benda hak hebat ni, hak susah ni, tujuh sunnah Rasul ni, kita buat dululah tuan-puan. Kita buat dulu kakak-kakak, ibu-ibu tu kat sini. Kita buat dulu. Tunjukkan anak. Mak kat mana? Mak bertahajud. Ayah kat mana? Ayah di masjid. Bawa anak-anak kita boleh ikut. Itu cara dia. Dan percayalah, berbagai-bagai keajaiban berlaku. Doktor mampu diberi oleh Allah Ta'ala menjaga kedua ibu bapa doktor. Mak doktor tinggal dengan doktor. Dia berpisah dengan ayah doktor dan tinggal dengan doktor. Doktor menjaga mak doktor sepenuh hati. Setiap tahun doktor hantar dia pergi umrah. Dia nak apa saja dia dapat. Sebab doktor ada duit untuk kasih. Doktor gembirakan dia. Dia tak minta doktor bagi. Baru ni doktor buat kat dia gelang orang tua. Bukan nak pakai sangat, tapi doktor nak, sebab doktor nak cepat lagi rezeki doktor hadir. Doktor buat kat dia gelang emas RM20,000. Ya tuan-tuan, dah faham. Sebab doktor dah faham. Kalau nak rahmat Allah, kena taati Allah, taati Rasul, taati ibu bapa. You are nobody kalau you derhaka kat ibu bapa. Nobody. Kita nobody. Tak ada nilai di sisi Allah dan Rasul kalau derhaka kat ibu bapa. Kena faham tu SOP dia. Doktor nak cepat rezeki doktor hadir. Doktor bagi lagi kat ibu bapa, gembira hati dia. Mak bagi rantai RM20,000. Hantar pergi Mesir, bagi duit poket RM10,000. Hantar pergi Korea, rumah kakak kita. Mungkin dia pergi berlakon kat sana mungkin. Kita Korea boleh tu tengok. Ayah pula doktor beri kereta baru. Dah beri dah kereta kat ayah Mercy 200. Hebat dah pakai situ. Tapi baru ni sebab nak bodek orang tak ada, bukan bodek ayah, bodek orang tak ada, bagi kereta kat ayah BMW second hand lah, second hand 7000i.
bagi ke ayah. Isunya bukan isu duit, bodek. Orang kata pakai bodek, tahu bodek? Duduk bagi ni Allah Ta'ala supaya lepas-lepaslah rezeki ni Allah. Lama dah 3 tahun dah tak tahan, lepaslah, kasihan. Tapi caranya gembirakan hati ayah. Di atas muka bumi ni tidak ada 2 ibu dan ayah. Kita boleh dapat doa daripada semua orang lain, tapi kita hanya dapat doa daripada 1 ibu dan 1 ayah. Dan doa ibu dan ayah yang digembirakan cukup mustajab. Kalau ada 10 ulama besar pun tidak sehebat ibu dan ayah. Tidak sehebat ibu dan ayah. Walaupun kita sudah terjumpa ulama top nombor 1 dunia, tapi kita berdahaga pada ibu kita, kita menyusahkan hati ibu kita, doa ulama nombor 1 dunia ni orang tak angkat. It's nothing. Kena faham, kena kenal Allah, kenal Rasul, baru kenal buku hakam dia, baru tahu SOP dia. Kemudian dah habis masa. Bagus tak kita habis masa. Alhamdulillah, itu cara dia. Dia terasa hari ni insya-Allah ibu bapa semua faham ya? Faham? Faham ibu bapa semua? Kita lancarkan tabung tabung rumah ya. Kita nak minta sikit 5 minit. Doktor nak kita berdoa. Doktor akan berdoa rekan dalam bahasa Melayu. Doktor doakan, tuan-puan ambilkan doa doktor. Kemudian tuan-puan pilih pasangan, tanya pasangan apa yang paling nak sekali. Jangan malu, tanya. Doa pada pasangan puan-puan. Kemudian tuan-puan doakan untuk doktor. Doakan terpanjang umur, murah rezeki, sihat, perniagaan maju, dalam iman, taat dan diredi Allah Ta'ala. Doktor ambilkan doa puan-puan. Kita tukar momen ni sebab momen ni barakah. Kemudian kita mula bersedekah. Kalau belum bersedekah lagi, kita mulakan kan? Kita mulakan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah kami mohon padamu ya Allah, karamatilah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bicara panjang tentang kamu ya Allah, dan kami hanya ingat rahmatmu ya Allah. Rahmatmu, hidayahmu, kasih sayangmu, cintamu, jagaan, jaminan di dunia ada akhirat untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk masyarakat kami, untuk negara yang kami kasih ya Allah. Itu dia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini Kau sempurnakanlah segala hajat kami. Kau berilah ampunan pada kami ya Allah. Apa juga dosa kami ya Allah, Kau ampunlah kami ya Allah. Apa juga hajat kami ya Allah, Kau tunaikan. Sama ada lambat atau cepat, Kau beri kepada kami. Kerana sesungguhnya Engkau Maha Kaya lagi terpuji. Kau kaya lagi terpuji. Janganlah Kau kedekutlah kami, janganlah Kau bakhillah kami. Dan Engkau yang mengajar kami melalui dunia yang baik dan tidak bakhil. Dan jangan Engkau bakhil ya Allah. Kerana itu kesifatmu, Kau Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Pemampuran. Kau berkatilah hari ini ya Allah. Kau berilah hidayah kepada kami, taufik hidayah kepada kami, badalan taat, iman, berserah diri bulat-bulat pada memilih hanya Engkau, Rasul Engkau, agama Engkau. Dan kami berlumba dalam kebajikan ya Allah, dalam kebaktian ya Allah. Di antara kami hanya ada kasih sayang, saling menolong, cinta menyintai ya Allah. Perbezaan kami hapuskan ya Allah, semata-mata kerana kami ingin bertemu di rahmat-Mu ya Allah. Kami merayu Kau ya Allah. Dengarlah nasihat kabul kami ya Allah, permintaan kami ya Allah. Berilah kejayaan luar biasa pada anak-anak kami di sekolah Syekh Alwi ini ya Allah. Kejayaan yang pernah kami capai dan tidak mampu kami tambahkan ya Allah. Luar biasa ya Allah. Ya amat mudah. Apa yang kami ingin lebih mudah, lebih mudah. Cukup mudah ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau hampa keharapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Tuan tanya sebelah tempat, tanya hajat masing-masing. Nanti doktor aminkan hajat. InsyaAllah momen ini berkat bukan kerana doktor, kerana kita faham
Kerana kita nak kembali pada Allah. Allah Ta'ala suka momen macam ni, kita berdosa dan kita bertaubat. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, aku suka pada hamba-Ku yang melampaui batas dan kembali bertaubat pada-Ku. Ini momennya. Kita kembali menghasabah diri kita. Momen yang berkat ni kita tak nak sia-siakan. Tanya hajat, lepas tu kita berdoa 2 minit. Dah ada hajat ya? Dah ada? Okey. Kita doa. Bismillah. Boleh ya? Doa. Untuk pasangan perempuan. Bismillah. Ya Allah. Allah Master. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Hai ya Allah, ya Allah. Kau ijabah doa kami untuk saudara apa saja yang kita jika kepada kami ya Allah. Ijabah doa. Ya Allah, ya Allah. Jadilah mohon hidayah ya Allah. Dengan pemberian ya kami tambah yakin ya Allah. Tambah iman ya Allah. Tetap bertawadu dan kepada ya Allah. Sama kami berjanji pada hari ini ya Allah, kami akan mengikut segala hukum hakam Kau ya Allah. Mentaati kami sepenuhnya ya Allah. Dengan tabiat Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah ya Allah. Ya Allah, berilah kami peluang untuk mengamati sunnah Rasul yang utama ya Allah. Dan kami menjadi kasih-kasih-Mu ya Allah. Isteri dan suami menjadi kasih-kasih-Mu ya Allah. Anak-anak kami menjadi kasih-kasih-Mu ya Allah. Masyarakat kami menjadi kasih-kasih-Mu ya Allah. Kau perkasilah umat-Mu. Kau jagalah kami ya Allah. Kau jagalah agama kami ya Allah. Dalam Islam yang suci ya Allah. Kabullah hajat kami. Kami doakan untuk saudara kami ya Allah. Kepada anak Nabi anak kecil aku tidak ya Allah ya salam. Amin ya Allah. Sudah ringkas itu ada tu. Tapi boleh berjaya macam ni. Macam tu itu doa. Kita berdoa dengan penuh jati diri kita, insaf, air mata kita mengalir, kita pun menangis kerana nak sangat Allah Ta'ala ijabah doa kita. Last kali kita minta tuan-tuan doakan kita. Kita aminkan doa tuan-tuan. Doa lah, dah 1 minit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Ya Allah, kami Kau ijabah doa-doa yang hadir di sini ya Allah. Doa ikhlas mereka ya Allah. Mereka tidak ada apa-apa yang mampu diberi kami untuk mengajarkan doa yang ikhlas ya Allah. Doa sejahtera kami ya Allah. Keikhlasan mereka ya Allah. Keberi hidayah mereka ya Allah. Ketuhanan mereka ya Allah. Kebaikan di dunia mereka, kebaikan di dunia mereka ya Allah. Kebaikan di dunia mereka ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Selesai ya. Rasa macam mana tuan-tuan? Rasa macam mana? Rasa lapang lapang. Itulah ketenteraman bila bersama dengan Allah dan Rasul. Lapang. Kita boleh cakap bahasa kita, Allah Ta'ala mudah cukup, very simple. Alhamdulillah, doktor ucap terima kasih banyak pada pihak sekolah kerana jemput doktor, pada tuan-puan kerana sudi mendengar. Dan doktor sekolah habis, doktor minta kita derma hari ini, derma seikhlas hati yang baik sebanyak murid. Dan mulai hari ini kita terus bersedekah, mulai kita terus lakukan tunjuk sunnah Rasul. Dan cabar ringkuan 40 hari berlaku perubahan yang ketara dalam keluarga di perempuan, suami, anak-anak, masyarakat, sekolah ni semua. Dan kita terus sebar berita gembira ini pada masyarakat kita. Dan kita pulang berjumpa dengan Tuhan kita dengan reda dan diri ini. Kita tidak dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai menyahut seruan yang berbahagia Dato' Dr. Cik Rozmi bin Cik Din untuk bersedekah dan menerima hikmahnya, langkah penuh hikmah ini akan dimulai oleh yang berbahagia Dato' Dr. Cik Rozmi bin Cik Din. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Diminta untuk menghulurkan tabung sedekah. Majlis melakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Dr. Cik Rozmi bin Cik Din. Majlis juga melakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Dr. Cik Rozmi bin Cik Din di atas ceramah beliau sebentar tadi.
Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat dijadikan panduan buat kita semua.